Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu lepas kita belajar berkenaan dengan uh, ada alif lam, tak ada alif lam pada perkataan tu kan. Jadi latihan ni kata sebab kenapa alif lam tak ada kat sini ya. Baik. Tengok perkataan ni insya-Allah. Ayat daripada surah Yasin ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Baik. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Kita nak perkataan jahannam ni. Kenapa perkataan jahannam ni tidak ada dari Islam ya? Jahannam. Kenapa tak ada al-jahannam? Tak ada dalam Quran al-jahannam. Sebab dia nama khas. Jadi dia sebab nombor apa? Cuba tengok kita punya buku kita ni. Sebab nombor apa? Ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. Sebab nombor apa? Nombor nama khas kan? Jadi biasaannya nama khas ni memang tak masuk Islam. Mekah, nama orang Muhammad, nama orang perempuan Fatimah, Zainab, dia tak ada Islam. Tidak ada di Islam memang. Tidak akan diletakkan alif lam. Nah. Baik. Kecuali gelaran. Gelaran, gelaran orang. Apa kita letak Islam. Apa contoh gelaran orang? Al-Marbawi, orang Merbau. Al-Marbawi. Ada al sebab gelaran, bukan nama dia. Orang Merbau maksudnya. Al apa lagi orang Melayu selalu guna? Al apa benda ada banyak kan? Jadi kalau yang gelaran tu lain lah. Tapi kalau nama orang secara umumnya tidak ada Islam lah. Muhammadun Rasulullah, ya kan? Muhammadun Rasulullah. Katanya kalau mubtada mesti ada Islam, tapi tak ada alif lam pun Muhammadun. Sebab Muhammadun itu di nama khas lah. Kita perlu Islam lagi lah. Tapi kalau kita kata Allahu Akbar, Allah ada Islam lah. Allahu Akbar. Ada Islam lah. Okey baik. Jadi hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jadi jahannam ini sebab tidak ada Islam, sebab dia nama khas kan? Nama khas. Nama orang, nama tempat, nama khas lah. Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ayat sama juga, nanti kita balik kita buat ujang kuliah hadis secara keseluruhan insya-Allah untuk latihan ini dulu. Sebab tanggal Islam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nak perkataan afwahihim je. Afwah ni, perkataan afwah ni kan, perkataan afwah ini mulut maksudnya. Mulut-mulut mereka. Jadi perkataan afwah ini tidak ada Islam juga. Padahal mulut tu nama kata nama kan. Mulut, tangan semua kan. Tiba-tiba tidak ada Islam kat sini. Kenapa tidak ada Islam kat sini katanya? Punca kenapa tidak ada Islam? Sebab ada apa ni? Ada mudhaf. Dan kalau ada mudhafun ilaih. Ada mudhafun ilaih. Perkataan ni namanya mudhaf. Yang ni nama dia mudhafun ilaih. Yang pertama tu namanya mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Yang pentingnya kalau perkataan itu ada mudhafun ilaih, maka dia tak ada Islam lah. Tak ada Islam lah kan? Tak ada Islam lah. Sebab lah perkataan Allah, Allahu, kalau Allah itu Allahu, kalau kita buang alif lam dia jadi ilahi. Tak ada. Ilahana, ilahuna, wa ilahuna, wa ilahukum. Jadi ilahuna Allah dah. Bila kita masukkan nun, jadi ilahuna lah. Alif lam tu ilah daripada ilah, masuk alif lam jadi Allah. Itu ceritanya. Ramai orang keliru kadang-kadang tu. Ini memang para ulama bahasa dia memang dibincang benda ni. Kadang Allah itu ilah, alif lam kepada ilah. Ilah. Apa maksud ilah? La ilaha illallah. La tidak ada, ilah Tuhan melainkan Allah. La ilah. Perkataan ilah itu tambah alif lam dia jadi Allah lah. Cakap al-ilah dia akan jadi Allah lah. Sebab dia berat sikit dalam zahar tu. Jadi Allah lah. Itu cerita dia. Jadi kalau kita buang alif lam tu dia jadi ilah aja kan. Masukkan ya ujung ilahi. Kami ilahuna. Tuhan kamu ilahukum. Ilahukum, ilahuna wa ilahukum wahidun kan? Semuanya merujuk pada Allah lah tu. Gitu ya. Apa kita baca bahasa baru kita faham dah tu. Kalau tak kita keliru benda tu kan. Sebenarnya ialah ilah tu daripada al-ilah, sebab al-ilam tu ilahi nak menentukan nak kata spesifik. Tuhan itu. Maknanya Tuhan itu. So maksudnya nak tentukan diri satu je. Masuk al-ilam.
Kalau tidak ada ilham, ia general lah. La ilaha illallah, tak ada ilham, jadi ada sebarang Tuhan. Kalau ada ilham, Allah jadi khusus jadi lah. Itu ceritanya. Dari segi bahasa je lah kan. Dari segi bahasa. Perbincangan bahasa lah. Baik. Jadi begitu juga perkataan al-afwah ni mulut. Kalau ada lam al-afwah. Kalau dah ada mudhafun ilaihim, mudhafun ilaihim. Mulut-mulut mereka. Mereka jadi mudhafun. Bila perkataan tu ada mudhafun ilaih, automatik dia akan hilang alif lam. Dia tak jumpa punya. Dia tak ada boleh tak lam. Kalau dia tak lam ada kesalahan besar, dia tak boleh. Jadi kita double spesifik dia. Dah kita, maknanya perkataan ini dah jadi spesifik sebab dia bercantum dengan mudhafun ilaih. Jadi spesifik terus. Gitu macam dia kata baitun. Baitun. Rumah mana rumah kan? Bait. Kata baiti. Itu dia jadi al baitu. Batu kita sambung dengan rumah saya. Baiti. Tak ada ilam lagi lah. Tak boleh kata al baiti dulu, dia dua kali, dia double lah tu. Jadi satu je. Ada ilam, tak ada mudhaf. Kalau tak ada mudhafun ilaih. Bila ada mudhafun ilaih, hilang ilam. InsyaAllah. Itu ceritanya. Jadi afwahihim. Begitu juga dengan perkataan ID. Di perkataan ID ni ada ilam al-ID. Al-ID, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-ID ada ilam lah. Al-ID. Lepas tu dia ada apa hujung ni? Nama dia apa ni? Ada apa? Mudhafun ilaih. Tidak ada ilam lah dia. ID. ID. Him. Aidin nas. Tak payah tak kira him home je. Nama biasa pun boleh. Aidin nas. Tangan-tangan manusia. Aidin nas. Tangan manusia. Bima kasabat aidikum. Okay. Ini pun kerana apa? Kenapa dia hilang ni sebab tulis kat sini dengan nombor pun tulis tempat dia lah. Kenapa? Kerana perkataan ini ada mudhafun ilaih. Perkataan itu ada mudhafun ilaih. Dia sebagai mudhaf lah. Yang kedua sebagai mudhafun ilaih, maka kehilangan ilam. Al-ilam. Satu yang pertama ni mana mudhaf, mudhafun ilaih. Ini maknanya yang bersandar, yang ni tempat bersandar. Yang mudhafun ilaih maknanya yang disandar pada dia, maknanya tempat bersandar lah. Seolahnya ini berdiri, ada orang sandar dia, ID sandar dia. Gitu ceritanya. Konsep mudhafun ilaih ni dia macam off lah. Off bahasa Inggeris panggil kan. Of you, of me, off, ada off tu kan. Atau prostopi tu. Dia mudhafun ilaih lah tu. Wa tukallimuna aydihim, berbicara dengan kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu ni bersaksi. Siapa yang bersaksi tu? Arjuluhum tu juga tidak ada lam. Kat sini kenapa tak ada lam kat sini? Sebab pun sama juga kerana puncanya terdapat mudhafun ilaih pada dia. Bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Perkataan a'yunihim tu sama juga. Kenapa tidak ada lam? Kerana ada mudhafun ilaih. Kerana kedudukan dia mudhaf dan dia ada mudhafun ilaih. Kalau kata sebab apa tak ada lam? Sebab dia mudhaf, gitu je lah. Senang jadi walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'u. Makanatihim. Kenapa agaknya punca tidak ada lam tu? Makanatihim ni kedudukan mereka. Jadi kenapa tidak ada? Sebab ada pun mudhafun. Kebanyakan perkataan Arab ni dia tidak ada lam sebab dia ada mudhafun ilaih. Gitu je, ingat gitu je. Kebanyakan sebab tu kita letak banyak ni sebab dia banyak gitu. Baik. Famastata'u mudiyan wala yarji'u. Ada tanwin ya. Bila ada tanwin tidak ada alif lam lah. Kenapa tidak ada lam kat sini? Jom kita tengok. Kenapa? Maka mereka tidak berupaya bergerak dan tidak dapat pulang. Tidak berupaya melakukan pergerakan. Mudiyan, pergi. Kenapa kat situ dia tidak alif lam? Kenapa katanya? Cuba tengok jawapan kita belakang tu. Saya lupa jawapan dia apa benda tu. Nombor apa? Nombor belakang.
Jawapan belakang. Latihan kita ada jawapan. Belakang sekali tu. Sebab apa kita buat nombor apa dulu? Takut silap nanti. 20. Ada jawapan kan? Mudiyan. Kenapa tidak ada ilam? Kerana apa? Nak sedikit. Maksudnya kata sedikit pergerakan pun. Tak bergerak sikit pun tak boleh. Begitu maksudnya. Menunjukkan suatu benda yang apa? Yang nak meremehkan benda tu. Nak bergerak sikit tak boleh, lagilah nak balik. Gitulah gitu. Nak bergerak sikit pun tak boleh, lagi dah. Nak bergerak sikit pun tak boleh, lagilah nak balik. Itu maksudnya. Famastata'u mudiyan wala. Kalau benda-benda yang sikit ni macam buat ilam lah. Dia buat ilam lah. Baik, itu adalah latihan kita pertama. Baik. Untuk yang ada alif lam. Okey, baik. Itu latihan pertama. Latihan kedua kita ialah berkenaan dengan kita lupa nak beritahu dulu. Ni pelajaran kita yang ini, yang nota saya bagi ni kan. Nota ni kan. Ni nota ni. Kita tengok muka surat 61. Kita katakan penambahan alif lam ni dia melibatkan juga sifat. Sifat, contohnya kita kata siratin ini jalan kan. Mustaqim lurus. Lurus ni sifat bagi jalan. Jadi sifat ni dia akan mengikut yang sebelum dia. Dia mengikut. Kalau sebelum dia ada alif lam, dia akan ada alif lam. Ini sifat kan, mustaqim sifat. Mustaqim maknanya yang lurus. Adjektif sifat. Bila sifat, dia akan mengikut yang sebelum dia. Dipanggil apa? Bab apa kita belajar dulu? Bab ikut, mengikut kan, menurut. I'rab menurut. Maksudnya dia kena mengikut dari, bukan sekat i'rab je menurut. Dia mengikut juga dari segi alif lam. Alif lam kan mengikut juga segi alif lam. Contohnya ala siratin mustaqimin. Siratin mustaqimin tu dia mengikut. Mustaqim ni sifat dia mengikut kepada siratin sebab dia sifat kepada siratin ni. Jadi dia mengikut juga dari segi i'rab. Apa i'rabnya? Majrur kan? Kalau oleh kerana dia majrur, dia jar wa majrur, maka dia pun dapat i'rab majrur. Jadi ala siratim mustaqim. Itu pelajaran yang kita yang ke-16 dulu. Tapi yang untuk malam ni kita berbicara tentang alif lam kan? Lam. Kalau sifat yang tidak ada lam, dia pun hilang alif lam juga. Dahsyat Satu lagi. Kalau sifat kalau perkataan itu, benda subjek yang kita nak cakap tu, dia tak ada alif lam, sifat dia pun hilang alif lam juga. Gitu. Gitu sekali ya, gitulah. Habis tu kalau kita silap sebut macam mana? Masuk alif lam, broken lah. Itu dah cerita brokennya. Broken. Jadi ala tidak ada lam kan? Ala siratim mustaqim. Ya. Cuba baca Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah kita, jangan Fatihah kita, surah Fatihah. Ihdinas. Nanti kita tengok saja kita buka surah Al-Fatihah, tengok macam mana dia punya alif lam dia. Ada alif lam tak? Ada alif lam tak surah Fatihah ni? Surah Fatihah ada alif lam tak? Kadang tak ingat alif lam lah sebab kita baca tiap hari tapi tak ingat. Tengok tu. Ihdinas siratal mustaqim. Ada alif lam kan? Apa beza dengan surah Yasin tu ala siratil mustaqim tu? Beza dia apa? Beza dia apa? Tengok beza dia tu. Beza dia ialah yang dalam surah Yasin ni ala siratim mustaqim. Jar wa majrur kan? Dan sifat mengikutlah. Okey, ini tak ada ilam, tak ada ilam. Ini bagi bawah. Dia mengikut dari segi i'rab dan mengikut dari segi alif lam. Okey, baik. Macam perkataan ini dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim dah kalau kita mati kan. Mustaqimah tu saja nak belajar i'rab dia. Mustaqimah. Tengok perkataan siratal kan. Jadi siratal. Jadi sifat dia pun siratal dari segi i'rab. Dari segi alif lam ikut tak? Ikut juga. Alif lam. Tengok tu. Mengikut lah. Dari segi alif lam mengikut juga, dari segi i'rab mengikut. Dari segi sifat lah. Ihdinas siratal. Kenapa siratal kat sini, ke siratin kat situ? Satu persoalan baru kan tu. Siratin kat sini, siratal kat sini. Kan kita dah faham lah sebab kita belajar jar majrur kan. Sebab kat sini ada huruf jar atas. Maka majrur lah ia. Sifat dia ngikutlah majrur. Baik. Yang dekat sini pula
Alif lam. Ini ikut alif lam. Dari segi i'rabnya ini mansub, ini pun mansub. Apa asal dimasuk ke sini? Ya masuklah jadi maf'ulun bi. Tunjukkan kami, tunjuk apa? Jalan. Tunjukkan kami, tunjuk apa? Tunjuk jalan. Dia perkataan ihdi ni dia dua maf'ulun bi. Kami dan jalan. Tunjukkan kami jalan. Jadi dua dah. Tunjukkan kami kena tunjuk, kita maf'ulun bi, jalan pun kena. Dua kena. Jadi dua kena ingat dah. Dia macam beri. Inna a'tainakal kausar. Ka pun maf'ulun bi, kausar pun maf'ulun bi. Kami beri engkau kausar. Beri engkau, kau satu yang kena, kausar pun kena juga. Itu di antara banyak perkataan Arab ni yang ada juga yang perbuatan yang dua maf'ulun bih. Ada banyak ke tu? Ja'ala, baik. Ja'alna. Okey baik. Jadi dekat sini itu i'rab ni kita belajar yang lepas sebelum ni kan. Tapi malam ni kita belajar apa? Alif lam kan. Agaknya kenapa kat sini tak ada alif lam, kat sini ada alif lam kat surah Fatihah ni. Agaknya kenapa agaknya? Ke jalan ni yang kelabu tak nampak. Jalan ni nampak sikit ke macam mana? Yang kita belajar dulu kan dia sebab alif lam tak alif lam ni ada banyak punca kan. Satunya benda tu terlapor umum general sangat kan. Mana-mana jalan je. Ada gitu tak? Ada juga alif lam tu dibuang kerana general kalau benda tu terlapor umum. Satu. Yang kedua alif lam tu juga dibuang kerana nak kata benda tu hebat kan. Satu jalan kan. Bahasa Inggeris pun tak kan. Bahasa Inggeris pun kita tak juga. Dia tak ada pun kalau benda hebat-hebat tengok. What a wonderful. Wonderful. Dia nak kata benda tu hebat, dia tak je kan. Kalau dia Pasifik pula ya. Dah jadi tak faham dia pula ya. Pelik sungguh lah. Itu bahasa orang, kita boleh kata apa lah. Jadi kalau kita kata kalau nak kata benda tu spesifik, tak kena ilam kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus itu. Mana yang lurus tu? Lurus yang itu. Mana spesifik lah. Di antara kita dengan Tuhan tu masalahnya, kita dengan Tuhan tu kita tahulah. Seolah-olahnya kita dah spesifik jalan ada kita ni, jalan apa eh? Jalan orang yang mendapat nikmat, jalan bukan jalan orang sesat. Mana jalan tu spesifik lah tu. Kalau surah Yasin ni pula ni, dia tak spesifik macam ibu alif lam kan? Yasin wal Qur'anil hakim ala siratim innaka laminal mursalin. Engkau ini termasuk di kalangan para rasul yang kami utuskan. Ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas satu jalan yang betul. Satu jalan yang betul. Maksudnya dia bukan nak kata jalan itu, dia kata satu jalan. Seolah-olahnya dia dah apa tu? Dia bukan nak spesifik tu, dia apa? Dia nak apa yang panggil tu? Nak agungkan jalan tu. Nak apa? Nak terus. Engkau ni sedang berada satu jalan yang betul. Itu soalannya kan. Dia macam nak membesarkan tu perkataan tu. Nak mengagungkan perkataan tu. Satu jalan yang lurus. Gitu. Yang surah Fatihah tadi tu, tunjukkan aku jalan yang lurus itu. Yang ni pula, engkau kini berada di dalam satu jalan yang lurus. Apabila Al-Quran puji akhlak Nabi kan, innaka la'ala khuluqin 'azim. Ada dalam tak? Engkau Muhammad kau berada di atas satu peketi yang sangat mulia. Maksudnya nak agungkan peketi tu. Sangat tu. Yang ni sangat kat sini. Soalannya, engkau adalah innaka laminal mursalin, engkau berada pada jalan yang sangat lurus gitu soalannya. Dia nak bagi tahu hebat jalan tu. Itu rahsia Al-Ilam kan. Tapi kan nak belajar lebih lagi dengan ilmu balaghah nama dia. Balaghah dia ada dia punya ni ilmu dia. Tak apalah tu insya-Allah. Yang saya beritahu ni secara apa? Secara umumnya lagi tu jelah kan. Insya-Allah. Jadi Al-Ilam ni dibuang pada mustaqim ni sebab dia ikut pada sirat. Kalau sirat ni ada Al-Ilam, dia pun ada Al-Ilam. Jadi apa yang berlaku kat sini? Pelajaran kita ni dalam kita punya latihan ni, cuba ada satu lagi. Satu perkataan Aziz ni kan, perkataan Aziz ni. Al-Aziz nama Allah Al-Azizi. Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Itu sifat Asmaul Husna.
Apabila aziz ada di dalam, sifat yang kedua pun ada di dalam. Ni sifat kepada aziz ni. Jadi soalannya dia ikutlah ni. Sebab itulah kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alif lam pada ar-Rahman ini? Pasal sebab dia ngikut pada Allah kan. Ar-Rahim ni sebab apa dia ada alif lam sebab dia ngikut pada Allah. Jadi semua ada alif lam pasal dia ikut Allah ni. Allah dia spesifik. Jadi spesifik jugalah sifat dia tu. Dari segi i'rab pun ikut juga. Bagi bawah, bagi bawah, bagi bawah kan majrur semuanya. Sebab ikut Allah yang majrur ni. Jadi gitulah ceritanya. Cukup untuk insya-Allah tu. Itu cerita berkenaan dengan nama dia alif lam, ada alif lam, tak ada alif lam kena ngikut. Jom kita tengok insya-Allah. Cuba dia kata kat sini gariskan perkataan yang mendapat alif lam kerana sifat di dalam ayat berikut. Sifat. Dia kerana sifat. Dia dapat alif lam kerana dia sifat kepada yang sebelum dia. Kita tengok insya-Allah. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Mana agaknya yang dapat alif lam kerana sifat? Mashhun sifat tu. Kita dah dapat tahu sifat kan? Sebab ngikut kan? Fulki tu kapal. Kapal. Mashhun ni dia ni isim maf'ul nama dia. Isim maf'ul syahan. Syahan maksudnya penuh. Loading barang tu nama dia syahan. Kalau mashhun maknanya yang penuh dengan loadingnya, penuh dengan barang. Syarat mashhun. Orang Arab modern Arabic sekarang ni pun kalau telefon kita dah tengah cas tu dia panggil syahan. Uridu syahan. Saya mau nak cas. Uridu syahan. Tak itu tak? Bila penuh tu, oh masya-Allah, mashhun. Masyaallah. Penuh tu. Itu dekat itu. Mashhun dia tulis kat situ pasal Arab tu. Nanti cuba buat kat Arabic ni. Jadi ngaji dia lost kejap jadi Arabic. Nak turn kepada Melayu dengan Inggeris tak jumpa cari lah. Dia jadi Arab semua. Cari dalam Quran tak jumpa. Memang tak jumpa lah sebab dia modernize lah. Dia Arabic yang kita orang belajar sekarang ni jadi modernize. Sebab itu orang yang belajar bahasa Arab yang Quran, tafsir yang ini kan, dia lost sampai belajar yang moden ni, dia lost. Bila dia pergi negeri Arab ni, dia tengok kat khabar, dia tak faham dia. Dia tak boleh baca sebab yang bahasa tu dah ribu tahun ni dia apa? Bahasa Melayu pun kan. Sama je. Bahasa Arab macam tu tak? Dia banyak istilah yang masuk. Istilah yang masuk, jadi kadang-kadang tu kalau orang yang belajar bahasa dalam Quran saja, sampai kat sana dia lost lah. Dia faham lain kadang-kadang tu. Dia faham kok lain. Sebab perkataan tu berkembang. Bahasa Arab ni, kelebihan bahasa Arab ni kan, dia berkembang. Dia macam mashhun ni dalam Al-Quran ni kan maksudnya, syahana maksudnya loading. Maknanya dia isi barang. Ya. Kalau perkataan, kalau benda kapal tu dah penuh, dia panggil mashhun. Kapal itu sudah penuh dengan barang. Mashhun diguna isim maf. Jadi perkataan yang sama juga diguna untuk charging telefon. Syahan telefon, mashhun telefon, alhamdulillah. Jadi kalau orang tak faham dia kata, oh masya-Allah, mashhun. Oh, wa inna hamalna zurriyatahu fil fulkil mashhun. Jadi dalam buku kita tu hanya dalam Quran saja. Buku kita tu ingat tak? Buku dalam Quran saja. Tapi dalam modern Arabic tu dia kemas sikit. Kita kena ada pengetahuan lah tu. Mana kena belajar sikit lah. Dalam Quran syahan maksudnya muat kapal. Mashhun kapal penuh. Modern pula, telefon pula. Habis tu yang apa ni kontainer tu, kontainer tu dia panggil syahinah. Syahinah daripada syihanun juga, daripada root apa? Syihanun. Dia panggil syahinah kontainer. Lori kontainer yang dalam kapal dia panggil syahinah. Shipping dia panggil syahan. Semua ambil daripada sini. Maknanya orang Arab ni dia walaupun 1500 tahun dahulu bahasa tu, dia masih lagi mengekalkan root tu. Cuma perkataan tu penggunaan moden, dia jadi loading kapal, jadi kontainer, jadi apa semua, tapi dia tak lari daripada root tu. Sebab itu orang belajar bahasa Arab mudah sikit sebenarnya. Sebab dia kalau you dapat dalam Quran ni, cuma kita tambah je dia punya vocab tu. Tambah sikit je. Sikit je. Tak payah pakai tak baru macam masa cakap Melayu. Kena ambil kontainer pula. Kontainer tu bukan bahasa Melayu. Kena ambil orang putih pula. Dia nak ambil bahasa dia je. Kita tak bagi tu lain pula kita pergi je. Dan ceritanya ialah sifat ni mashhun ini, sifat bagi kapal ni al-fulkil mashhun.
Oleh kerana kapal yang dari Islam, maka sifat kapal ni Islam lah. Gitu cerita dia. Fulki ni kapal, orang Melayu ambil kan jadi kapal. Jadi dia kafal lam, balik yang ambil. Kapal. Cuba je kaf palang, kapal. Boleh jugaklah. Boleh ya insya-Allah. Wasyamsu, jadi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Ini mana perkataan yang mendapat alif lam kerana sifat? Mana yang perkataannya? Alim. Alim ni sifat kepada aziz. Selesai tu insya-Allah senang. Terus insya-Allah tu. Ini nak senang nampak ni? Jelas. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Wah. Syamsu ni ada ilham dia ni, tak ada apa-apa ni, tak ada masalah lah ni. Satu dia jelah. Kita nak sifat je. Syamsu je kena letak ilham sebab dia satu je. Oh, kalau letak Syamsun kan tak tahu matahari mana. Syamsun. Tak ada ilham kan? Jenuh kan kita. Matahari mana satu lagi pula? Tak? Matahari galaksi mana pula nanti? Kerana matahari ni satu je, Asy-Syamsu. Begitu juga dengan bulan, Al-Qamaru. Sebab tu dalam Quran, Wasyamsu wal Qamar. Dia ada ilham kan? Tak pernah ada kata pada Quran tak ada ilham. Tak ada. Dia memang untuk matahari kita tu. Dia tunjuk matahari kita dengan bulan kita ni. Tak lain tak bukan itu je lah. Itu ceritanya. Wal qamara qaddarna. Jadi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Mana agaknya dia al-ilam dia mengikut sebelum ni? Mana? Sifat. Qadim kan? Qadim sifat, jadi dia mengikut kepada urjun. Urjun ni ada ilam juga. Kaf ni seperti urjun. Bulan tu kami tetapkan dia punya tahap-tahap sampai dikembali akhirnya jadi macam pelepah. Pelepah kurma tu dia pelepah kurma warna kuning. Pelepah kurma kalau kau tengok dia warna kuning merah gitu. Lepas tu dia bengkok gitu kan. Itu urjun tu. Pada bulan ni last kali dia akan kembali, dia akan jadi macam urjun. Merah sikit. Urjun tu maksudnya dia bulan sabit yang merah sikit. Memang kalau tengok dari langit tu dia nampak macam kecil, lepas tu macam pelepah kurma, lepas tu dia merah sikit. Merah kuning-kuning gitu kan. Urjun itu tasbih daripada Quran Karim. Quran bagi contoh, bagi apa? Bagi perbandingan. Okey baik. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidu. Mana yang dapat ilam kerana sifat tu kat sini lah ya. Kenapa? Akhdar. Sifat kepada syajar. Ilam lah. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal ard. Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Okey, cuba tengok. Mana yang dapat alif lam kerana sifat? Mana ni? Khallaq kan? Alim ni. Dia sifat kepada al-khal yang maha mencipta. Ada lam lah. Ada satu lagi yang dekat sini, as-sama dengan al-ard ni dapat alif lam kenapa? Ini bukan sifat ni. Ini dia seseorang dia. Langit dan bumi. Ini dapat ilam ni sebab dia bukan kerana dia sifat bumi ni sifat langit dah. Langit dia sifat bukan. Ini ada waw dan. Yang ini kerana apa? Kerana dia masing-masing lah ni. Ini masing-masing. Langit lain. Cuma alif lam ni dah tentu dah langit mana, dah tentu dah bumi mana. Jadi situ dah spesifik dah. Yang mencipta langit dan bumi itu. Itu tu datang daripada alif lam tu lah. Kalau diterjemahkan. Jadi selesai dah kata insya-Allah. Saya ingat nampak sikit tu macam mana alif lam tu dalam Quran wujud. Okey baik. Selesailah pelajaran kita insya-Allah. Jadi cuma kita nak ulang kaji secara cepat insya-Allah. Kita nak tengok insya-Allah daripada pelajaran pertama sampai ke 20 dulu kita belajar sejak start daripada kata dasar kan? Ya. Maknanya kita kalau dalam ayat ni kan kita dapat tahu lah kata dasar dia apa ni. Dalam ayat ni kata dasar ni maknanya ada pelajaran asas kita dulu. Ayatun ni daripada ayata kan. Cari perkataan ayata, jumpa perkataan ayatun, tak ada masalah tu. Hamalna cari perkataan hamalna, zuriyat cari perkataan zaraya. Ya ni tak ada, kalau tak ada cari hamzah. Zaraa, zaraya, zarawaw cari kan. Fulki cari perkataan fa lam
Kaf. Mashhun cari fa, mim, shin, ha. Bukan, tak jumpa apa sudah. Kalau jumpa min, shin, ha tak jumpa apa sudah. Ini waw ni nun original dia ni. Cuba cari kok ada kok nak tahu. Mim, shin, ha. Saya kata tak ada lah. Mim, shin, ha tak ada. Nak cari perkataan apa katnya? Shin, ha, nun. Nun di akhir ni tidak sama dengan nun ni. Ini tak serupa dengan nun ni. Ini tak sama dengan nun tu. Ini nun original punya. Jadi perkataan ni ialah shin, ha, nun. Mashhun. Jadi mim ni penambahan. Ingat tak? Cuba ingat balik. Penambahan dekat pelajaran mana kita nampak tu? Pelajaran mana? Ingat ya? Pelajaran mana? Ingat perkataan mana? Pelajaran isim maf'ul. Dia kata yang masjid, tempat maf'ul yang kena, fa'il yang buat, zalim orang zalim, mazlum orang yang kena zalim. Maf'ul, isim maf'ul. Mengekalkan pelaku. Ada bab kita tu mengekalkan pelaku, ada kat dalam buku kita. Insya-Allah ada bab tu. Jadi yang pertama sekali kita kena tahu dia punya kata dasar dia kan. Silap cari kata dasar terus tak jumpa lagi. Tetapi dalam buku kita ni kita letak shin hanu maksudnya memuatkan barang. Itu je. Perkataan masyhur tak belajar, tak ada dalam kamus. Kena belajar dalam bab nombor berapa dia kena cek tu insya-Allah mengekalkan pelaku. Mana ya? Mengekalkan pelaku. Maksudnya kita kekalkan orang yang mengekalkan pelaku kan ada bab tu insya-Allah. Nama dia isim maf'ul. Cara buat dia ialah letak mim dan nun di akhir. Zalim jadi mazlum. Mim masalah, nun pun masalah. Jadi shin hanun maknanya isi barang. Cuba tengok betul tak dalam kamus kita? Shin hanun isi barang. Betul eh? Sama Syahana juga. Isi Syahana. Syahana. Isi bonet belakang. Shipping, beli barang shipping, Syahan dia panggil. Lori dia panggil Syahinah. Loader, yang loader barang tu, Syahinah dia panggil. Apa maksud Syahana? Ada masyhur, ada perkataan masyhur. Oh, saya letak kat situ ada eh? Kalau Syahana tak ada kan? Oh, gini ya, kaedah kita kampung kita tu, kalau perkataan tu hanya wujud sekali dalam Quran, dalam bentuk satu bentuk je kita tulis terus lah. Syahana, kami masyhur terus. Supaya dia tak susah kita dalam sebab ni satu perkataan saja digunakan dalam Quran. Insya-Allah. Jadi selesai insya-Allah tu. Jadi kita belajar dulu kata dasar. Lepas kita belajar macam mana nak tambahkan dia. Nama dia isim maf'ul. Ada satu lagi nama dia ni. Ini apa nama dia ni di dalam bahasa kita ni? Kita panggil apa ni di dalam pelajaran kita? Perkataan takdir. Apa tu? Apa dia punya nama dia atau pelajaran apa tu? Masdar tadi, masdar. Bila kita belajar masdar, masdarnya ialah kata nama yang bermakna perbuatan ataupun verbal noun. Penetapan, takdir. Jadi kita belajar dulu dia ada perbuatan ni, dia ada wazan ni kan. Wazan 1, wazan 2, wazan 3, dalam dekat kita kan. Dan ini jatuh pada wazan nombor apa katnya kalau takdir ni. Takdir ni dia wazan masdar, dia jatuh pada wazan nombor nombor 2 bukan nombor 2 tu. Nombor 2 tak. Nombor 2 tak masuk. Nombor 3 kan. Nombor 3. Dia daripada kata dasar qaf dara, kata dasarnya qaf dal ra. Kemudian dia jatuh pada wazan nombor 3. Bunyinya ialah qaddara yuqaddiru fi'il mudhari'. Dia punya masdar dia takdir. Sama juga nazzala yunazilun tanzil. Benda yang penetapan maksudnya. Penurunan. Kalau qaddara menetapkan wa qaddara lahu rizqahu. Tetapkan rezeki dia. Takdir penetapan. Dia masdar lah.
Takdir ini dia adalah kata masdar. Kita tahu gitu. Kata masdar bagi perbuatan yang bernombor 3. Maknanya kalau orang panggil, orang tahu kita apa perbuatan dia? Perbuatan ialah qaddara, fi'il mudhari'nya yuqaddiru, dan masdar ni adalah takdir. Itu adalah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui perjalanan matahari itu mengikut orbit dia. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Jadi kita dapat dia punya makna takdir kan? Kita ketahuilah itu pelajaran kita tu daripada pelajaran 1, 2 sampai ke apa pelajaran sampai ke masdar. Ini pelajaran kita kan? Okey, baik-baik. Ada lagi yang ni qaddarna ni fi'il apa ni? Fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Wazan nombor 3 tadilah. Cuma ini dalam bentuk perbuatan kan? Fi'il madhi, mana pelakunya? Nah, pelajaran kita dulu ialah setiap perbuatan tu akan ada pelaku. Pelaku ada 3 jenis. Pelaku dalam bentuk nama zahir. Nama zahir itu maksudnya nampak orang yang buat. Nampak orang yang buat. Khalaqallahu, Allah yang buat kan. Ada juga dalam bentuk domir, hamalna, qaddarna. Nah, ini dalam bentuk domir, pelaku dia. Ada juga dalam bentuk mustatir. Mustatir maksudnya dilindungi, tak nampak. Ada juga kan. Yang dilindungi tak nampak. Ada juga yang dalam bentuk domir, yang dalam bentuk mustatir nama dia. Agaknya yang ni pelaku dia dalam bentuk apa? Domir kan. Nah, hamalna pelakunya dalam bentuk apa? Nah, domir juga. Kalau perkataan tuqidun fa iza antum minhu tuqidun ni dalam bentuk apa? Tuqidun. Fa'il dia dalam bentuk apa? Bentuk domir juga, iaitu waw. Waw ni adalah pelaku bagi fi'il mudhari'. Tengok ta. Kalau ta maknanya kamulah. Kalau ya, mereka kan. Ingat balik insya-Allah. Yakhluqa. Yakhluqa ni fi'il mudhari'. Khalaqa fi'il mudhari'. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahu. Khalaqa ni. Khalaqa ni fi'il apa? Fi'ilun madhi. Fi'ilun madhi wazan nombor 1. Khalaqa yakhluqu. Siapa pelaku dia? Dekat sini ialah dipanggil mustatir. Mustatir maksudnya terselindung. Ni tak nampak kan? Kalau khalaqna ada nampak. Qaddarna nampak. Kat sini tak nampak sebab mustatir. Apa yang mustatirnya? Huwalah dia. Dialah, sebab tu terjemahnya yang dialah mencipta langit dan bumi. Mana dia tu? Dia tu mustatir dalam tu, tak nampak. Tapi kalau yang na ni, kami tetapkan. Kami dah ada ni na ni kami. Yang ini tak nampak. Yang ja'ala kat sini pun tak nampak juga. Allazi ja'ala fi'lun madhi. Fa'il dia mana? Fa'il dia mustatir juga. Mustatir kat sini. Mustatir. Ingat tu, pelaku setiap perbuatan tak kira fi'lun madhi, fi'lun mudhari', fi'lun amar, mesti ada pelaku dia. Kena tahu pelaku dia tu. Pelaku ada 3 jenis. Pelaku yang nampak terus, khalaqallahu, Allah jadi pelaku dia, ataupun dalam bentuk domir, khalaqna, khalaqta, ada kan? Qaddarna, ataupun mustatir, 3 itu lampu tu. Lepas tu kita pindah lagi, lama tu kita pelayang kita tu, pindah lagi berkenaan dengan lepas kita belajar masdar tu, kita belajar pula bentuk-bentuk apa nama ni, macam mana kita nak kata orang yang, nak kata orang yang. Kalau khalaqa ni kan mencipta kan. Kalau orang yang mencipta, khaliq. Khaliq isim fa'il nama dia. Isim fa'il, mengekalkan pelaku. Isim fa'il. Khalaqa nak kata pelaku dia, nak kata yang mencipta, creator. Khalaqa create, mencipta. Kalau pencipta, khaliq. Ja'ala yang menjadikan. Ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni khaliqun basharan. Okey.
Itu namanya isim fa'il. Babnya namanya bab mengekalkan pelaku. Mengekalkan pelaku. Okey, baik-baik. Ada satu lagi yang kita belajar ialah yang kita belajar berkenaan dengan isim fa'il, isim apa lagi tu? Isim maf'ul. Isim maf'ul kalau khalaqa dia jadi khaliq, pencipta. Kalau yang mencipta makhluk, kan? Makhluk. Kalau syahana mashhun. Kalau khalaqa makhluk. Itu nama dia apa tu? Isim maf'ul. Itu dia. Satu lagi kita belajar ialah tentang jamak. Ingat tak jamak? Jamak ataupun kata plural. Kata plural dalam bahasa Arab ni dia dalam pelbagai bentuk. Ada dalam bentuk waw nun, kan? Ada dalam bentuk kalau waw nun senang je lah. Muslim jadi mukmin jadi mukminun. Kalau perempuan sama jadi samawat. Ini untuk perempuan ramai. Kalau yang ada ta kan ataupun perempuan ni dia tak alif ta biasanya lah. Sama jadi samawat. Muslimah jadi muslimah. Ada juga dalam bentuk taksir. Taksir tu maksudnya dia tidak ada broken. Broken tu maksudnya dia tidak ada kaedah. Contohnya manzilah. Manzilah tu maksudnya tahap. Manzilah. Jamak dia manazil. Masjid. Jamak dia apa? Masajid. Kalau masjid, masajid. Kalau manzilah, manazil. Kalau kunci, miftah, mafatih. Itu bab nama dia bab plural. Macam mana nak pluralkan, kan? Lepas tu baru kita masuk bab i'rab. Oh, lama cerita tu i'rab tu. I'rab, kalau kita faham semua tu baru kita masuk bab i'rab. I'rab pula kita cerita berkaitan i'rab. Ini i'rab, ini marfu'. Ini mansub. Ini majrur. Ini marfu'. Yang ini majrur. Yang ini pula yakhluqa mansub. Itu i'rab. I'rab ni misalnya kita belajar selepas kita faham dia punya sekutu perkataan tu, kan? Kita faham begitu. I'rab ni adalah perubahan di akhir setiap perkataan. Perkataan Arab ni dia ujung dia boleh berubah. Mustaqarrin. Kadang-kadang kita jumpa mustaqarrun. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Mustaqarrun pula dah. Yang kat sini pula mustaqarrin. Sebab dia ubah ni, baris ni berubah ni daripada marfu' kepada majrur, kepada mansub. Ada punca dia, sebab dia. Yang kita belajar tu bab segi mana? I'rab, kan? I'rab. Yang dekat sini kenapa dia bagi depan, sebab apa? Sebab dia bagi depan sebab mubtada, wasyamsu. Dan matahari itu berjalan mengikut orbitnya. Wasyamsu. Matahari itu, jadi mubtada. Berjalan tu khabar. Bagi baik. Mubtada memang diletak bagi depan. Wa ayatun. Mubtada tu. Contohnya mubtada atau khabar, kan? Mubtada ataupun khabar dia bagi depan. Wa ayatun. Itu mubtada atau khabar tu. Asyamsu. Tengok. Qamar pun bagi datang pula dah. Pasal bagi depan tengok tu. Asyamsu wal qamara pula. Kenapa tak buat qamaru kata? Kenapa jadi qamaru banyak? Kenapa tiba-tiba bagi datang tu? Yang ini nama dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni. Dia maf'ulun bih yang diawalkan. Sepatutnya dekat sini dia macam ni. Dia maf'ulun bih ni gini. Maf'ulun bih ni gini. Maf'ulun bih ni ialah maf'ulun bih ni bagi datang, kan? Hamalna zurriyatahum. Hamala fi'il madhi, na tu fa'il. Jadi hamala bawa, na kami bawa. Kami tanggung. Tanggung siapa? Zuriat mereka, keturunan mereka. Kami bawa zuriat mereka. Jadi siapa yang maf'ul bih tu? Zuriat lah. Jadi zuriat bagi datang lah. Zurriyatahum. Sebab dia maf'ul bih kepada bawa tu. Selesai insya-Allah tu.
Tetapi yang ini kita balik sikit. Dia mulakan maf'ul bih dulu. Seolah-olahnya dia kata zurriyatahum hamalna. Kita balikkan. Zurriyatahum hamalnahum. Jadi dia awalkan apa? Dia awalkan maf'ul bih. Jadi apabila dia awalkan maf'ul bih itu bagi apa? Bagi tetap bagi atas juga. Sebab dia bukan mubtada, dia maf'ul bih. Apa beza di antara yang atas ni dengan yang bawah ni? Gini. Yang atas ni marfu' sebab mubtada. Yang ini maf'ul bih yang diawalkan. Sepatutnya qaddarnal qamara manazila. Qaddarnal qamara duduk sini asalnya. Qamara duduk sini. Akhirnya dia awalkan. Bila dia awalkan tetap juga bagi atas sebab dia maf'ul bih kan. Kami tetapkan bulan itu. Yang ini pula matahari itu berjalan. Jadi mubtada dan khabar. Yang ini pula maf'ulun bih. Dari segi maknanya macam mana? Makna dia dan matahari itu berjalan mengikut orbitnya. Habis cerita ya. Habis cerita ya. Tada khabar. Yang ini pula dan bulan itu tekan sikit sebab dia maf'ul bih. Bulan itu kami dah tetapkan. Nah, bulan itu kami dah tetapkan ia. Bulan itu kami dah tetapkan dia. Seolah-olahnya dia nak bagi spesifik kepada bulan tu, nak tekan pada bulan tu sampai maf'ul bih jadi. Bulan itu kami dah tetapkan ia. Jadi ia tu siapa? Bulan tu lah. Jadi bulan jadi maf'ul bih. Dia tak jadi mubtada. Sebab tu tiba-tiba jadi pada atas kan? Tak sama dengan ni. Tengok. Ini nama dia kalau tengok i'rab tu Haji. Al-Qamar dia kata kita ada i'rab kita tengok. Tak bawa tu aja. Dia panggil maf'ulun bih muakhar. Maknanya dia ada muqaddam, ada muakhar. Maknanya maf'ulun bih yang apa? Yang didahulukan. Maf'ulun bih yang didahulukan. Kes maf'ulun bih yang didahulukan ni sama dengan iyyaka na'budu, sama juga. Asal iyyaka na'budu ni adalah na'buduka. Asalnya adalah na'buduka. Ka kat sini. Kami sembah engkau. Ka kat sini. Akhirnya ka ni dia alih letak depan. Jadi ka tak duduk seorang. Cik sangat dia. Dia kena ada kawan dia namanya Iya. Kawan dia nama Iya dia punya. Ya kana. Kami sembah. Kau tu siapa? Maf'ulun bih. Oleh panjang cerita kita ini, insyaAllah. Tapi kita gitulah maknanya secara umumnya kita dah belajar semua dah tu, saya ingat. Betul-betul tu, insyaAllah kalau kita betul-betul faham tu, insyaAllah mudahlah kita belajar bahasa Al-Quran ni, insyaAllah. Jadi i'rabnya i'rab apa? I'rab marfu' mansub. Kita depan lah, kita depan. Dia baru dulu kan. Dia letak depan lah. Letak depan. Saya tafsiran ni kita tengok tafsir lah kan. Ini matahari ni ayat ni cerita biasa. Matahari berjalan berdasarkan orbit dia. Selesai kan? Yang ni pula ni. Dan bulan pula kami tetapkan ia. Soal gitu ada ia kat situ. Jadi qamara ni. Wal qamara qaddarna. Tak tahu kenapa Al-Quran maknanya yang ni dia jadi mubtada, yang ni jadi maf'ul bih. Jadi rahsia dia tu kena tengok tafsir Quran lah. Wallahu alam. Dia kata matahari berjalan ikut orbit, bulan pula kami tetapkan ia. Soalnya dia kata perkadang kat situ. Kena tengoklah tafsir dia tu. Tafsir Quran pun kita belajar bahasa Arab tu. Belajar bahasa Arab tu. Itu jadinya. Dan bulan itu itulah ceritanya, insyaAllah. Qaddarnahu manazila. Okay. Kita janji pukul 9 kita nak habis hari ni malam insyaAllah. Jadi malam ni habislah graduation kita.